Assalamualaikum. Saya Aming Spring. Apa khabar semua? Sebelum jadi penyanyi, banyak juga kerja yang saya dah buat sebenarnya. Bukan terus jadi penyanyi lah. Saya mula bekerja pada umur saya rasa 12 tahun. Dah start buat kerja lah. Masa kecil ni, saya selalu ikut ayah saya berkebun. Ayah saya ni walaupun dia seorang guru, tapi dia mempunyai kebun, beberapa kebun lah. Seperti kebun durian, kebun getah, sawah padi, dan ada juga tanah-tanah yang terbiar lah. Dan apabila masa berlalu, tanah-tanah ni akan dinaiki rumpai lah, rumpai, semak-semak samu, pokok-pokok kecil, pokok-pokok liar kan. Jadi dia akan bawa saya lah pergi ke kebun untuk membersihkan lah kebun dia tu. Menggunakan parang kita tebas lah, tebas pokok-pokok yang kecil, semak-semak samu, duri-duri, bersihkan lah orang cakap. Bersihkan ladang. Tapi nak kata ladang pun bukan ladang lah, sebenarnya kebun. Kebun durian. Dekat belakang rumah pun ada kebun juga. Dekat belakang rumah tu ada pokok cempedak, pokok lansat, pokok salak, ada kolam ikan yang kecil lah, agak-agak dalam, mungkin dalam 100 meter macam tu, 100 meter persegi. Jadi kita bersihkan lah. Daripada zaman kanak-kanak lagi saya dah mula start buat kerja lah. Kerja pun dalam paksa rela lah orang kata. Kita terpaksa buat kan, sebab ayah kita suruh kan. Namun dapatlah upah. Kadang-kadang dapat RM10, RM5. Jadi kita seronok lah. Dan saya mula start bekerja dengan orang lain ketika, kalau tak silap saya, ketika umur saya 14 tahun. Masa tu cuti sekolah. Cuti sekolah masa remaja saya selalu bekerja lah. Bekerja kita nak cari duit kan. Nak ada duit sendiri baru senang sikit membeli macam. Saya pernah kerja di tempat orang buat butter. Butter rumah tu. Kalau tempat saya dia panggil jongkong. Jongkong. Biasanya jongkong ni orang guna untuk emas ni kan. Jongkong emas. Tapi saya selalu buat benda tu. Butter untuk buat rumah tu. Butter yang kuning tu. Ada juga butter yang simen tu, yang kelabu tu. Upah dia, satu butter tu kita buat 1 sen. 1 sen upah dia. Pakai dia punya sarang besi tu. Mula-mula kita bancuh simen lah. Umur 14 tahun dah pun mula bancuh simen lah. Bancuh simen macam cuti sekolah kan. Cuti sekolah 2 minggu. Saya bekerja lah nak cari duit. Satu hari dapat lah dalam RM10. Bancuh simen, dalam bancuh simen masukkan dalam sarang dia tu. Kita hentak. Lepas tu tekan lah, lepas tu buka, jemur. Angkat selu-selu dalam atas kayu tu, jemur panas. Dia kering, bila dia kering dia keras. Bayangkanlah 1 sen. 1 sen satu hari dapatlah buat 100 kan. Dapat buat 100, dapatlah kadang-kadang RM100 satu hari. Kerja daripada pagi kan, pukul 10 rehat sekejap, pukul 12 rehat makan tengah hari, sambung lagi petang sampai pukul 5, dapat RM10. Begitu juga masa tingkatan 3 pun saya masih lagi kerja buat jongkong, buat butter. Dan ada juga saya bekerja menjual buah potong, buah jambu potong, buah betik, cicah asam, jual tepi jalan, pakai stor kan. Itu pun pernah saya buat. Lepas tu kerja kontrak pun ada, buat rumah, cat rumah. Rumah saya yang dekat kampung Apal tu, rumah saya cat sendiri. Masa tu umur saya 15 tahun. Saya cat rumah. Dan upah daripada cat rumah tu ayah saya bagi, dapatlah beli motosikal Honda Fame. Masa tu Honda Fame sangat popular lah. Dapat upah masa tu motor sebiji baru RM2,500.
Itu paling mahal tu 2,500 biji motor. Cat rumah dapat beli motor. Lepas tu saya kerja potong pokok. Pernah kerja potong pokok tepi jalan, pokok yang mengganggu ataupun yang terkena dekat tiang elektrik, dekat dawai-dawai telefon. Masa tu telefon pakai dawai lagi. Zaman 80-an kan. 80-an awal 90-an pakai 80-an lah. Pakai dawai lagi, kabel elektrik pakai dawai lagi. Jadi ada pokok-pokok yang kena dekat dawai elektrik tu kita potong. Panjat pokok, bawa gergaji kan, bawa gaji, gantung gaji kat sini, bawa parang, panjat pokok. Dekat pokok tu kadang-kadang semut banyak, kerengga banyak, kena gigit. Ada yang kadang-kadang sampai jatuh daripada pokok, tapi jatuh pokok tu rendah lah, tak tinggi lah. Jadi dekat tiang elektrik tu kita akan cantas, potong, lepas tu lori datang, masukkan pokok tu dalam lori lagi. Di samping itu yang lain-lain bekerja, itulah di antaranya buat rumah, renovation rumah. Lepas tu ada tolong kawan-kawan lagi, jual ikan kan. Mana-mana yang kita rasa boleh mengisikan masa lapang dan boleh mendatangkan duit lah. Kita remaja masa tu, kalau boleh kita nak pegang duit sendiri, nak minta duit daripada ibu bapa susah kan. Itu sebelum saya berhijrah ke Singapura lah. Lepas tamat SPM, saya berhijrah ke Singapura lah. Di Singapura macam-macam kerja lah saya buat. Tapi yang paling utama sekali, kerja sebagai buruh kasar. Yang tu nantilah, satu hari nanti saya akan cerita. Dan kalau ditakdirkan tidak jadi penyanyi dah, apa kerja yang saya akan buat? Rasanya saya mungkin bekerja di hospital lah. Sebab saya masa sekolah, sebenarnya saya dalam kelas sains. Nak kata pandai tak pandai lah, saya di antara kelas sains yang paling tak pandai sekali lah. Namun saya ada CGSPM, dan CGSPM tu kita boleh mohon lah untuk jadi pembantu makmal. Dan rasanya mungkin kalau saya tak jadi penyanyi, mungkin saya dah jadi dresser lah. Dresser ni orang yang kerja di hospital bahagian farmasi kan. Bahagian farmasi layak masa tu dengan CJ yang saya ada lah, untuk kita mohon. Itulah kerja yang saya akan buat kalau saya tak jadi penyanyi sekarang. Okey, bercakap pasal hobi. Hobi saya ni masa kanak-kanak, saya suka bela binatang. Saya suka bela burung. Saya suka bela ikan. Ikan kecil, ikan laga tu kita cari kat sawah padi lah. Burung ni kita cari dalam dalam kebun lah biasanya ada burung ni. Kita masuk kebun, tak kira lah kebun orang ke, kebun kita ke. Kita masuk kat bukit-bukit rumah saya ni dekat dengan bukit sebenarnya. Dekat dengan pantai dan juga dekat dengan bukit. Kita nak pergi pantai, pergi ke kiri. Kita nak pergi ke bukit, kita pergi ke kanan. Dan apabila ada masa lapang, cuti sekolah, kita keluarlah ramai-ramai kawan-kawan, pergilah masuk hutan ke, masuk kebun ke. Untuk isi masa lapang kan, jalan, suka-suka bawa plastik. Bila tengok ada sarang burung tu, kita akan manjat. Biasanya burung ni dia selalu bersarang atas pokok mempelam kan. Atas pokok pinang. Tahu pokok pinang? Atas pokok tar. Kalau saya panggil dia pokok tar. Pokok tar tu macam pokok nipah lah. Dia akan ada sarang yang tergantung tu. Kita akan panjat lah, panjat tengok. Ada anak kat dalam tu. Ada anak burung baru lahir kan, baru menetas daripada telur. Kita ambil bawa balik. Dan sampai ke rumah kita akan buat sarang lah. Sarang tu biasanya kita buat dengan buluh lah, dan bela-bela. Bila dia besar sikit, dia akan jadi jinak. Jadi itulah di antara hobi saya, suka bela burung. Di antara burung ni burung pipit, burung gembala kerbau, burung tiung, burung murai, burung apa lagi. Namun begitu selalu matilah. Saya bela-bela mati. Kebanyakannya saya membela binatang ni, banyak yang meninggal. Yang mati. Mungkin saya ni tak ada bakat untuk membela binatang. Saya bela kucing mati. Saya bela kambing mati. Saya bela lembu pun mati. Anak lembu mati. Kenapa mati? Dia pergi makan daun getah. Binatang ni tak boleh makan daun getah.
kat rumah saya tu ada kebun getah kan. Bila lembu ni terlucut tali dia, kita dah ikat tapi terlucut kan, dia akan pergi kebun tu, pergi kebun getah, dia pergi makan daun getah. Daun getah ni dia ada getah dia tu kan, dalam daun tu ada getah dia. Bila dia makan, tercetik dia mati. Anak lembu saya bela lembu mati. Kambing mati. Bela burung memang berapa banyak matilah. Bela ikan mati. Saya suka bela ikan laga kecil-kecil. Dia kalau dekat kampung saya dia panggil ikan spila. Kalau yang hitam tu dia panggil ikan sekaring. Ikan sekaring ni memang cantik lah, ekor dia kembang, ada warna hitam, dia ada color-color. Jadi kita bela letak dalam botol. Kalau nak bagi dia cantik, kita tanam dalam tanah. Sebab dia kena letak dalam kawasan gelap. Bila kawasan gelap, color dia akan lagi menyelah lagi lah. Dan kita akan letak dalam botol tu 2 biji. Kita bukan belagakan dia, tapi kita macam mengadu dia lah. Tapi dalam botol yang berasingan, dia akan macam nak belaga kat situ, tapi dia tak belaga pun sebab botol asing-asing kan. Jadi kita tak letak sekali. Kalau letak sekali mati lah, dia belaga kan. Pun mati juga. Kadang-kadang kita tengok pagi esok dah timbul lah ikan tu kan. Dah tinggal dia dari arwah. Itulah di antara hobi-hobi saya. Saya suka mancing. Memancing ini kerana terpengaruh daripada ayah saya. Biasalah orang Terengganu ni memang suka mancing kan, sebab kita duduk tepi laut, tepi sungai. Ayah saya ni suka mancing. Jadi saya ni jadi mangsa untuk menemankan dia memancing. Jadi bila kita duduk teman-teman, mula-mula tu kita macam tak suka. Tapi bila kita dah mancing, kita dah dapat ikan, dah rasa ikan tu dah makan, dah seronok. Jadi saya pun suka mancing. Sehingga sekarang pun saya masih lagi memancing lah. Cuma sekarang ni terhad lah, kita dah tinggal di ibu kota ni. Kebanyakan kita akan memancing di kolam-kolam aja lah. Di samping itu saya suka round berjalan, bersia-sia. Kalau saya balik kampung, mesti saya akan bersia-sia lah. Ambil motor tu, kita akan masuk kampung-kampung, jalan-jalan yang kecil. Saya suka tengok pemandangan kampung yang indah lah. Itu di antara hobi-hobi lah. Saya suka memandu, bawa kereta, jalan jauh-jauh. Saya suka dengar radio. Masa tu memang budak-budak saya suka sangat dengar radio. Sebenarnya saya ni kalau nak kira jiwa bukan rockers pun sebenarnya. Saya ni lebih kepada puisi. Saya suka lagu-lagu puisi. Masa remaja yang selalu saya dengar adalah lagu daripada Abid G. Ade. Lagu-lagu puisi. Perjalanan ini terasa sangat menyulitkan. Saya suka dengar lagu Tommy J. Pisa. Itu di antara saya suka puisi. Kopratasa, saya suka puisi. Khairi Johari Johar pun saya suka puisi sebenarnya. Saya suka lagu-lagu puisi. Cuma apabila kumpulan Search dengan Wing mula start bawa budaya rock ni, jadi saya pun sedikit banyak terpengaruh juga ke situ lah. Namun jiwa puisi tu tetap ada dalam diri saya. Dan kalau saya bermain gitar sekalipun, saya suka nyanyi lagu-lagu yang berpuisi lah. Lagu-lagu berpuisi saya suka. Macam tu Kembara, masa tu saya dengar Kembara kan. Kembara pun di antara lirik-lirik yang berbentuk puisi lah. Dan saya mula berhijrah ke Kuala Lumpur pada tahun 1989. Tapi tahun 1987 ataupun mungkin masa tu akhir tahun 1986, saya telah berhijrah ke Singapura lah. Daripada kampung saya berhijrah ke Singapura untuk merantau, mencuba nasib, mencari sesuap nasi, orang kata. Cuba berdikari. Dan saya mengikuti seorang kawan lah, yang memang dah ada pengalaman bekerja di sana. Jadi saya beli tiket, buat pasport. Lepas tu minta kebenaran dengan ibu bapa saya. Masa tu ibu saya menangis lah, tak nak lepaskan saya pergi merantau tempat jauh kan. Di negara orang, Singapura ni kira luar negara lah kan.
Lepas tu dia tahu kalau kerja Singapura ni mesti kerja kontraknya, bukan ada kerja bagus pun. Lagipun saya ni setakat kerja CGSPM nak kerja bagus macam mana kan, takkan nak jadi pegawai pula. Namun begitu, sebelum tu saya pernah mohon UiTM, Lepas tu saya pernah mohon untuk jadi polis. Saya pernah mohon untuk jadi askar, tapi polis dengan askar ni pun ibu bapa saya tak berapa setuju dah, sebab askar ni selalunya mencabarlah kerja dia kan. Dia tak nak lah kita ni bergadai nyawa, mungkin bergadai nyawa di situ kan. Dia sayang sangat dengan kita, dia takut lah kita kerja-kerja askar, kerja-kerja polis yang mencabar. Jadi saya lupakan situ. Begitu juga dengan ITM. Masa tu masih ITM lah, belum UiTM lagi. Saya dapat jurusan muzik, saya mohon jurusan muzik sebab saya pun SPM pun ada sijil juga. Lepas tu saya ada kemahiran muzik kan. Dapatlah dia nak 6 kredit, masa tu kita layak lah 6 kredit, adalah 6 kredit dapat UiTM. Namun begitu saya tengah memberontak lah di antara nak memilih belajar ataupun bekerja, belajar bekerja kan. Jadi saya pun ambil keputusan untuk tinggalkan belajar, untuk terus bekerja lah, dan saya mula berhijrah ke Singapura pada akhir tahun 1986 sebagai seorang buruh kasar dengan hanya berbekalkan duit rasanya yang saya simpan masa tu ada RM80. RM80 aja dalam poket dan satu tiket bas. Lepas tu saya pergi dengan tiga orang kawan. Satu yang ada pengalaman lah, yang memang dah pernah selalu ulang alik ke Singapura, dan dua lagi yang baru lah. Saya dengan kawan saya ni baru pergi. Dia sampai di Singapura, sampai di Johor, kita akan naik bas satu lagi. Daripada Terengganu ni naik bas ekspres lah. Naik bas ekspres. Masa tu highway tak ada lagi ni. Ikut jalan lama ni, lalu mana lah, lalu Pekan ha, daripada Terengganu dia akan masuk Kuantan, Kuantan masuk Pekan, Pekan pergi ke Mersing, Mersing pergi ke Yomping. Ikut jalan lama, ikut jalan Batu Pahat kan. Sampai 12 jam lah masa tu. 12 jam ke 15 jam lah baru sampai ke Johor. Sampai di Johor turun di stesen bas, kita akan ambil satu bas lagi untuk masuk ke Singapura lah. Dia masa tu masuk bas ke Singapura ni nombor dia 170 ataupun 178. Saya masih ingat lagi lah. Kalau kita pergi Johor nampak bas 170 lah, kita boleh masuk ke Singapura, pergi ke Woodland lah. Dan masuk ke situ dengan perasaan berdebar lah. Kita nak masuk negara orang kan, dengan pakai pasport, nak lalu custom ni. Kita tengok kalau budak-budak dulu kita tengok pondok jaga ni, kita takut lah kita tengok polis kan. Nampak custom dengan uniform pun kita sangka benda tu polis kan. Polis ataupun tentera kan. Padahal dia immigration je. Dan kita masuk kat situ, biasanya kita masuk ke Singapura, kita akan melalui satu syarat, kita kena buat urine test lah. Singapura ni kita nak masuk negara ni selalu kena urine test. Jadi kita akan masuk situ, turun daripada bas, pergi ke custom akan pegang pasport kita ni, bagasi pegang pasport kita. Lepas tu sebelum kita buat urine test ni, dia tak akan serah lah pasport kita tu. Dia pegang, maknanya kalau dia pegang pasport kita tu, kita dah tahu ni kena urine test ni. Kawan saya pun dah bagi tahu, biasa masuk Singapura dia akan urine test lah. Kita kalau boleh nak masuk negara dia ni, kita kena dalam keadaan bebas daripada jenayah lah. Jadi masuk, urine test lulus, masuk, ambil lagi bas 170, pergi ke penempatan yang kawan saya ni pernah duduk lah. Kawan saya ni kerja di Singapura, dia tinggal di rumah setinggan. Kat Singapura tu rumah setinggan. Rumah setinggan masa tu pada tahun 86-87. Rumah setinggan di Singapura ni banyak terdapat di tepi jalan kereta api, di tepi rel kereta api tu. Dekat tepi-tepi rel kereta api ni macam dekat India lah kalau kita tengok kan. Dekat tepi rel kereta api ni banyak rumah-rumah yang dibuat daripada papan-papan lah, bukan papan, dia panggil plywood kan. Jenis plywood, rumah-rumah plywood ni lah. Kat tepi tu berderet dah. Kalau kita daripada Woodland tu, kita dah boleh nampak dah rumah-rumah setinggan ni. Masa zaman itulah. Sekarang saya pergi dah tak ada dah, rumah tu semua dah roboh lah, dah tak ada setinggan lagi dah. Jadi daripada Kranji sehingga ke Bukit Timah ni memang kawasan setinggan lah. Dan di situlah saya mula duduk ketika mula-mula berhijrah ke Singapura. Duduk di rumah setinggan tepi rel kereta api dan berkongsi bilik. Dia bukan rumah, dia buat bilik macam kotak-kotak kan.
Kalau kita tengok dekat negara kita ni, selalunya dekat rumah-rumah kongsi kan, kita tengok orang-orang Indonesia yang kerja dekat rumah-rumah kongsi, kontrak kan, dia buat rumah daripada plywood. Dia semua ada bilik-bilik. Dan satu bilik tu kita boleh kongsi sampai 20 orang. Itulah bila kita tengok macam Bangladesh duduk sini. Sebenarnya saya tengok Bangladesh tu, saya teringat lah zaman-zaman saya duduk di Singapura dulu. Sebenarnya kita duduk pun macam tu juga, lebih kurang dia orang duduk sini lah. Jadi kita sebagai perantau sebenarnya melalui satu fasa yang sama je dengan perantau lain. Orang Singapura, orang Bangladesh datang Malaysia pun begitu dia duduk. Orang orang Indonesia datang sini pun begitu juga dia duduk. Saya pergi ke Singapura pun begitu juga dia duduk. Di tepi rel kereta api pada minggu pertama saya duduk di rel kereta api, tak boleh tidur lah. Sebab setiap 2 jam sekali kereta api akan lalu. Dan kita betul-betul berada di tepi tu, rasanya dalam tak sampai pun mungkin 100 meter dengan rel kereta api ni, mungkin dalam 50 meter. Kalau kereta api lalu bergegar rumah kita ni, bergegar ni rumah. Dan memang tak boleh tidur. Setiap kali kereta api lalu memang kita terperanjat lah. Jadi tersedar lah. Sebab kereta api lalu. Tapi dah lama-lama bila kita dah biasa duduk 4-5 bulan, kereta api lalu kereta api terbalik kereta api horn ke, memang dah tak sedar dah banyak biasa kan. Jadi di situlah kebanyakannya perantau-perantau yang bekerja di Singapura duduk, tinggal dan sewa rumah kat situ, di rumah setinggan. Lepas tu kebanyakannya kerja kontrak lah. Kalau di Singapura ni kerja kontrak, kerja buat rumah, buat bangunan, tanam rumput, cuci cermin, cuci kapal, apa lagi. Dan selalunya di Singapura ni zaman tu kita senang kerja. Kita tak payah cari kerja, kita tunggu je. Dia ada satu tempat yang dikhaskan, bukan dikhaskan oleh kerajaan, tapi dibuat oleh perantau-perantau ni, dibuat oleh pendatang-pendatang ni, satu port lah, satu port. Kalau masa tu di Bukit Timah ada, di Rochor ada tempat dia. Kita akan naik bas pergi kat situ, tunggu je kat situ. Nanti ada orang yang datang tanya kita sama ada kita nak kerja ataupun toke-toke lah, kita panggil toke lah. Macam-macam lah toke ni. Ada yang renovation, buat rumah, buat kolam renang. Ada rumah tu dia nak repair, renovation lah kan. Lepas tu ada kolam yang nak buat kolam pula. Ada rumah ni pula, macam-macam lah dia nak buat. Ada juga jenis kapal-kapal baru berlabuh dari negara-negara luar sehingga di pelabuhan Singapura tu dia nak cuci minyak, dia nak servis lah kapal dia. Jadi dia panggil lah pekerja-pekerja sini lah. Dan gajinya sangat lumayan lah. Itu yang kebanyakannya orang memang suka pergi bekerja di Singapura zaman itu. Sebab gaji dia lumayan. Lepas tu duit Singapura ni tinggi. Satu hari ni kita boleh dapat, masa zaman tahun 80-an ni, kita boleh dapat sehingga satu hari ni RM100. RM100 sehari. Kalau sebulan dah RM3,000. RM3,000 ni kalau nak kira dengan kelulusan kita SPM, kalau kita kerja dekat Malaysia, mana nak dapat RM3,000 dengan SPM ni kan. Mungkin kalau kerja kat Terengganu tu dapatlah RM350 sebulan, kerja supermarket, kerja stesen minyak kan, kerja kedai runcit, dapat paling tinggi pun RM400 kan. Jadi itu yang ramai, terutamanya orang-orang pantai timur ni, suka bekerja di Singapura masa tu. Jadi pengalaman saya bekerja di Singapura ni lebih kurang 3 tahun. Saya ulang-alik ke Singapura, bekerja di Singapura lebih kurang 3 tahun. Saya bekerja di sana. Dan niat saya satu je, seperti yang saya cerita sebelum ni. Niat saya pergi ke Singapura tu sebenarnya saya nak membeli gitar elektrik. Jadi setelah saya bekerja di Singapura lebih kurang 3 bulan, masa tu macam-macam kerja saya buat, dan 3 bulan tu saya kumpul-kumpul duit, dapatlah beri satu gitar elektrik Kramer lah. Kramer ni mana baik masa tu, saya rasa kumpulan search saja pakai dia. Kramer ni dia punya depan dia ke bawah ni lah. Biasa gitar dia naik ke atas ni, tapi dia ke bawah. Jadi tu saya beli. Bila dapat gitar tu, saya pun balik kampung dan saya mula tubuhkan satu band lah. Satu band dekat kampung ni, dekat kampung Jertih Besut Terengganu ni. Dan saya bermain muzik kat situ lah. Dan ni sekarang masa pun dah panjang sangat rasanya. Kita akan berjumpa lagi di lain kali, insyaAllah.